Bukti akan membuktikan bahawa Corey Richards membunuh Eric untuk mendapatkan wangnya dan memulakan hidup baru. Corey Richards, ibu dari Utah dan penulis buku Kesedihan Kanak-Kanak, hadir di mahkamah atas dakwaan membunuh suaminya Eric dengan meracunnya dengan fentanyl. Corey kata dia tak lakukan jenayah itu. Akan ada masa dalam kes ini di mana pihak pendakwa akan membincangkan fakta dengan saksi-saksi tertentu dan mereka akan menunjukkan kepada anda saksi itu. Dan saya akan mengambil fakta yang sama dan saksi-saksi yang sama itu. Dan saya akan tunjukkan kepada anda seorang balu. Buat kali pertama, kita lihat reaksi Corey Richards selepas mendakwa menemui Eric sudah meninggal. Apa yang berlaku hari ini? Kami minum bersama pada waktu malam untuk meraihkan sesuatu di tempat kerja hari ini. Kami sedang meneliti detik-detik utama perbicaraan Corey Richards setakat ini. Saya Anjanette Levy dan ini Crime Fix. Hampir 4 tahun sejak Eric Richards meninggal di rumahnya di Summit County, Utah. Ia sangat mengejutkan. Eric adalah seorang lelaki berumur 39 tahun, seorang suami dan seorang bapa. Dan dia meninggal dunia pada waktu tengah malam ketika sedang tidur. Ia misteri, namun pendakwa raya kata Eric mati akibat dos berlebihan fentanyl. Tetapi ada masalah dengan perkara itu menurut keluarga dan rakan-rakan Eric. Eric tidak menggunakan dada haram dan dia pasti tidak mengambil fentanyl. Polis dan pendakwa raya menyatakan selepas lebih setahun siasatan, istri Eric, Corey Richards, membunuhnya dengan mencampurkan fentanyl ke dalam minumannya. Corey kata itu pembohongan. Untuk sedikit latar belakang, kes Corey mendapat perhatian ramai kerana ironi di sebalik semuanya. Setahun selepas kematian Eric, Corey menerbitkan sebuah buku kanak-kanak bertajuk Adakah Kamu Bersamaku? Untuk membantu anak-anak lelakinya menghadapi kehilangan ayah mereka. 2 bulan selepas itu, dia dituduh membunuh ayah mereka dengan meracuni minuman Moscow Mule. Sejak itu, Corey Richards dan pasukan guamannya telah terlibat dalam pertempuran undang-undang yang sengit dengan pihak pendakwa raya. Pendakwa mendakwa Corey cuba meracuni Eric pada hari Valentine 2022, kurang sebulan sebelum dia meninggal. Mereka mendakwa dia membunuh Eric kerana ingin mewarisi wang dan insurans hayat untuk membayar pinjaman wang swasta demi impiannya menjadi bintang rancangan reality TV jual beli rumah. Dan pihak pendakwa raya berkata, Corey mempunyai seorang kekasih. Corey dan pasukannya kata dia dan Eric pernah ada masalah, tapi mereka atasi dan tetap saling mencintai. Jom kita selami kisah ini. Perbicaraan sedang berlangsung dan ia bermula pada hari Isnin 23 Februari dengan kenyataan pembukaan. Mari kita mulakan dengan pihak pendakwa. Ini dia, pendakwa utama, Brad Bloodworth. Bukti akan membuktikan bahawa Corey Richards membunuh Eric untuk mendapatkan wangnya dan memulakan hidup baru. Lebih daripada segalanya, Dia mahukan wangnya untuk meneruskan sandiwara kemewahan, kekayaan dan kejayaannya. Corey Richards menjalankan perniagaan hartanah. Dia akan membeli, membaik pulih dan menjual semula rumah-rumah. Dia menunjukkan dirinya kepada rakan dan rakan niaga sebagai sangat berjaya. Bukti akan membuktikan bahawa pada hari Eric meninggal dunia, Corey Richards berhutang lebih daripada $4.5 juta kepada lebih 20 pemberi pinjaman yang berbeza dan dia tidak mempunyai keupayaan untuk membayar hutang tersebut. Kerana akaun dan kredit banknya telah habis. Dia telah mengambil pinjaman baru termasuk pinjaman harian untuk membayar pinjaman sedia ada. Tetapi kredit barunya semakin habis. Dalam 5 bulan sebelum kematian Eric Richards, Corey Richards telah membuat lebih 200 transaksi overdraft dengan jumlah melebihi 300,000. Bloodworth memberitahu juri, Corey hidup dalam penipuan.
Dan pada hari Eric meninggal dunia, Corey Richards dijadualkan untuk menutup urusan pembelian sebuah rumah agam yang belum siap dan terbiar di Midway. Dan dengan itu, menambah lagi hutang sebanyak $3.2 juta. Dia tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar hutang itu, membaik pulih rumah agam tersebut atau menyimpannya cukup lama untuk menjualnya semula. Rumah agam itu nampak mengagumkan dari jauh. Tetapi bila dilihat dekat, ia cuma luaran semata-mata. Sebaliknya, pada hari Eric meninggal dunia, harta pusakanya bernilai lebih daripada 4 juta. Dan bukti akan membuktikan bahawa Corey Richards percaya dia akan mewarisi semuanya. Dia percaya bahawa dia akan mewarisi kepentingan $2 juta Eric dalam perniagaan pertukangan batu. Satu kepentingan yang perjanjian pranikah menghalangnya daripada mendapat sebarang bahagian jika mereka bercerai. Tetapi dia akan mendapat semuanya jika Eric meninggal semasa mereka masih berkahwin. Dia percaya bahawa dia akan mewarisi rumah bernilai sekitar $1 juta yang mereka diami, tetapi yang dimiliki Eric secara berasingan dan bukan bersama dengannya. Dan dia percaya bahawa dia akan mendapat manfaat daripada hampir $2 juta insurans ke atas nyawa Eric, termasuk polisi $100,000 yang diambilnya. Beberapa minggu sebelum dia meninggal dunia, Brad Bloodworth juga maklumkan juri tentang teman lelaki Corey Richards. 9 hari selepas cubaan pembunuhan yang didakwa, seminggu sebelum pembunuhan yang didakwa, Corey Richards mesej teman lelakinya, "Aku ada mimpi pelik. Kau berhenti kerja. Aku bercerai dan terima jutaan. Kita beli Midway, tinggal di rumah tetamu dan sewakan rumah besar itu untuk acara. $15,000 sehari, seperti charge di sana. Mungkin $12,000 untuk bersaing. Dan kita akan uruskan pusat acara itu sebagai kerja harian kita dan lepak setiap hari, besarkan anak-anak, ada ladang kecil. Setuju?" Baru 2 minggu lebih selepas kematian Eric Richards, Corey Richards menghantar mesej teks kepada teman lelakinya pautan ke resort dan spa rahsia Saint Martin di Caribbean dan bertanya, "Kita dah sampai ke?" Sebulan 5 hari selepas kematian Eric Richards, Corey Richards menghantar message teks. "Aku rasa aku mahu kau jadi suami aku suatu hari nanti." Dan terdapat mesej-mesej teks yang menurut Bloodworth ditemui detektif dalam telefon Corey yang menunjukkan dia sedang merancang sesuatu yang jahat. Dia dapatkan telefon baharu. Dan pada telefon baharu itu, terdapat carian internet berikut. Bolehkah polis kesan mesej yang sudah dipadam di iPhone? Bolehkah anda padam data dari iPhone lama tanpa memegangnya? Bolehkah mesej teks yang dipadam dipulihkan dari iPhone? Bagaimana cara memadam semua data iPhone dari jauh sepenuhnya? Bagaimana untuk memadam maklumat dari iPhone secara kekal dari jarak jauh? Pada 13 April 2022, kira-kira 5 minggu selepas kematian Eric Richards, detektif memaklumkan Corey Richards bahawa keputusan autopsi dan toksikologi menunjukkan Eric meninggal dunia akibat keracunan fentanyl. Selepas itu, carian di telefonnya termasuk jika seseorang diracun, apa yang dicatat dalam sijil kematian?
Pendakwa Raya kata motif Corey membunuh mudah. Dia berhutang, perlukan wang, dan ada teman lelaki lain. Pihak pembelaan gambarkan Corey Richards secara berbeza kepada juri. Peguam bela Corey, Kathy Nestor, mengakui dalam pembukaannya bahawa perkahwinan Corey dan Eric jauh dari sempurna. Tetapi dia berkata Corey bukanlah seorang pembunuh. Eric dan Corey sangat menyayangi anak-anak lelaki mereka yang merupakan dunia mereka. Mereka berada dalam situasi yang kita semua yang mempunyai anak pernah alami, di mana kita menghabiskan hari-hari menghantar mereka ke latihan bola sepak dan semua aktiviti mereka. Dan mereka benar-benar menjadi pusat dunia kita. Dan begitulah perasaan kedua-dua ibu bapak ini terhadap anak-anak mereka. Mereka sangat menyayangi mereka. Dan lebih penting ialah, anak-anak lelaki itu sangat mengagumi ayah mereka, sangat menyayangi beliau. Corey tahu tentang anak-anak dan keluarganya. Perkahwinan mereka telah melalui masa sukar dan Anda akan mendengarnya. Seperti perkahwinan lain, ia tidak sempurna. Mereka menghadapi tahun sukar hingga pernah terfikir untuk bercerai, seperti ramai pasangan lain. Mereka pergi ke kaunseling perkahwinan. Mereka menyelesaikan masalah itu dan mereka memutuskan untuk terus bersama dan mereka berjaya melakukannya. Kathy Nestor memberitahu juri tentang kelemahan utama kes pendakwa, yaitu penentuan pemeriksa perubatan mengenai kematian Eric Richards. Sijil kematiannya menyatakan bahawa cara kematiannya masih tidak diketahui sehingga hari ini. Anda akan mendengar keterangan bahawa seorang pemeriksa perubatan mempunyai keupayaan untuk menentukan cara kematian seseorang. Ia boleh jadi pembunuhan, boleh jadi bunuh diri, boleh jadi terlebih dos secara tidak sengaja, boleh jadi pembunuhan, boleh jadi apa sahaja. Sehingga hari ini, pemeriksa perubatan, pakar profesional yang bertanggung jawab menentukan bagaimana seseorang meninggal dunia di negeri Utah, masih belum dapat menentukan cara kematian Eric Richards. Kini, terdapat 5 cara kematian. Semula jadi, kemalangan, tidak dapat ditentukan, bunuh diri, dan pembunuhan. Nestor memberitahu juri, Corey tidak sembunyikan apa-apa daripada polis malam Eric meninggal. Anda akan mendengar bahawa sebelum mayat Eric dikeluarkan dari bilik tidur, Corey dimaklumkan mayat itu akan dibawa ke bilik mayat untuk bedah siasat. Dalam sejam selepas polis tiba, dia sudah tahu mayat suaminya akan dibedah siasat. Dan apa yang berlaku apabila Anda melakukan bedah siasat? Anda akan mengetahui bagaimana seseorang itu meninggal dunia. Itulah yang dokter lakukan. Mereka menguji darah dan tisu badan Anda. Jadi dia tahu tentang itu. Tetapi, adakah dia beritahu polis atau petugas perubatan atau IMS? Hei, kamu semua, mungkin kamu patut periksa untuk fentanyl. Suami saya selalu menggunakannya. Adakah dia buat begitu? Kerana dengan satu ayat sahaja, dia boleh menghilangkan semua syakwa sangka terhadap dirinya dan menjadikan ini tentang terlebih dos dada. Namun dia tidak lakukan begitu. Dia boleh sahaja cipta adegan terlebih, dos pil fentanyl di perutnya dan semuanya berselerak. Lalu berkata, saya dah cuba masukkan dia ke pusat pemulihan bertahun-tahun tapi gagal. Tapi dia tak buat. Awak tahu kenapa? Dia berkata benar. Dia sering berkata benar, seperti yang diberitahu kepada operator 911 yang awak dengar dan akan dengar sepanjang perbicaraan. Saya tak tahu apa yang berlaku. Sekarang awak akan dengar bahawa keluarga Eric Richards memang tak dapat terima perkara itu. Mereka perlu menyalahkan seseorang atau sesuatu atas kehilangan orang tersayang. Yang bukan Eric sendiri. Akan ada masa dalam kes ini di mana pihak pendakwa akan membincangkan fakta dengan saksi-saksi tertentu dan mereka akan menunjukkan kepada anda penyihir itu. Saya akan gunakan fakta dan saksi sama untuk tunjukkan kepada anda seorang balu. Kita hanya dengar tentang Corey Richards semasa dia ditemu bual di TV tempatan mengenai buku kanak-kanak tentang kesedihan. Kini kita tahu daripada beliau berkat kamera badan polis yang bertindak ke rumah keluarga Richards pada malam Eric meninggal. Okey, boleh awak mainkan semula video itu untuk saya? Corey memaklumkan paramedic yang merawat Eric bahawa dia hanya ada asma dan tiada sejarah perubatan lain. Saya rasa dia ada penyakit Lyme itu. Dia tidak apa-apa. Apa yang diambil? Ubat apa yang diambil? Boleh awak cari dan beritahu? Trisha? Yeah.
Selamat tinggal. Jumpa lagi. Saya tahu masa itu. Adakah Dennis menyokong jika dia sampai di sini? Dia sudah mengalami 2 episod. Itu memang mengejutkan. Saya sangka begitu. Bola 40. Boleh sesiapa naik ke atas? Apa nama pertama awak? Apa nama pertama awak? Ya. Saya nak cakap dengan awak sekejap. Biar mereka teruskan kerja di dalam. Apa yang berlaku hari ini? Ada beberapa hari ini. Kami baik-baik saja. Bila awak kata kami baik, pukul berapa awak nampak dia waktu dia sedar? Kami minum bersama pukul 9 untuk meraihkan sesuatu di tempat kerja esok. Okey. Kami masuk tidur. Saya masuk tidur dengan anak-anak saya. Dia masuk tidur di katil kami. Kamu tidur pukul berapa? 9.30. 9.30. Okey. 9.45. Dan kemudian, apa yang menyedarkan anda tentang dia hari ini, sekarang? Saya baru bangun dan selalu tidur di kampus. Bangun dan saya kembali ke katil saya sendiri. Saya baru saja merangkak ke sebelah dia. Dia sedang baring di katil. Dia baring terlentang di katil, saya tidak. Okey, dan dia sedang baring terlentang. Awak kata dia sedang baring terlentang. Okey, di mana anak-anak awak sekarang? Dalam bilik itu, 2 orang sedang berjaga dengan telinga mereka di pintu. Di mana 2 orang lagi yang sedang berjaga? Tidak, hei, bilik tidur. Dan di mana itu? Saya bersedia. Okey. Ada ahli keluarga yang boleh kita hubungi sekarang? Ya, saya perlu pergi. Saya tahu, saya rindukan ibu saya sangat. Saya rasa mungkin mereka mau luangkan masa bersama. Okey. Memang. Saya akan beri awak telefon sekarang. Saya perlu pergi. Saya takut. Dia akan okey kan? Saya pergi, baring atas katil dan terus. Mereka sedang buat yang terbaik, Puan. Puan boleh guna telefon saya. Ia di bawah hidung saya. Erik ada sesuatu yang tak kena. Dia di arah sini. Saya tak tahu apa yang sedang berlaku. Dia tak bernafas. Saya tak tahu. Erik. Dia di mana? Oh, saya dalam perjalanan. Saya rasa rakan saya telah jumpa telefon awak. Adakah ini telefon itu? Adakah dia mempunyai sebarang masalah kesihatan atau apa-apa seperti itu? Dia ada penyakit Lyme. Penyakit Lyme. Kita sedang lihat Corey Richards bercakap dengan pegawai polis tentang masalah kesihatan Eric Richards. Dia kata dia ada penyakit Lyme, tapi tiada masalah kesihatan yang besar. Okey. Jadi tiada masalah jantung. Dia cuma kata neneknya sakit, lesana tidur, itu saja. Bukan sebab dia kurang minum air, tahu tak? Bila dia naik basikal di bawah, saya tak pasti. Dia cuma, dia tak. Saya ingat dia cuma kata dia sangat letih sebab dia dapat suntikan alahan semalam pagi. Okey.
Tapi anak saya sangat mengada-ngada. Dan bila awak jumpa dia, pukul berapa? Tiga. Lebih kurang pukul 3. Awak hubungi 911 terus. Ya, masa saya keluar dari katil saya. Sebaik saja saya berpusing dan dia sudah sejuk. Saya rasa dia tak kena. Saya tak ada tak selimut sebab fikir dia teruk. Jadi saya cuma letak pasangan sendiri sekejap. Saya tak rasa macam panik atau apa-apa. Jadi saya baiklah, dia sangat gembira. Ada COVID atau apa-apa macam tu? Kami semua baru saja sembuh daripada COVID. Okey. Dan bila itu berlaku? Beberapa minggu lalu. Okey, jadi bukan baru-baru ini. Baiklah, hai. Dia baru saja. Dia hilang seperti ujian negatif. Saya yang terakhir. Dia ada. Jadi ujian negatif terakhirnya. Seminggu yang lalu. Okey. Hai Puan, apa nama Puan? Saya minta maaf. Apa tadi? Corey. Dengan huruf C. O-U-R-I. Ia ambil sebelum dia tidur. Tapi nampaknya awak tidak melakukannya. Ia seperti gummy dan seperti gummy THC. Siapa doktor keluarganya? Herb Levely University. Siapa? Herb Levely. Macam mana ejaannya? H-E-P-L-E-Y. L-E-P-L-E-Y. Bila kali terakhir dia dilihat? Hanya pemeriksaan fizikal macam. Semuanya baik-baik saja. Bila itu berlaku? 6 bulan saya. Ahli keluarga akan datang. Ayah dia. Masuk ke koridornya.
Ya, saya rasa itu bilik utama. Dia kata dia tidur pada pukul 9 atau 9.30 bersama anak-anak. Dan akan tidur sebaik baring di katil. Lebih kurang pukul 3. Berpindah ke katilnya secupet berat. Dia ada penyakit Lyme dan baru terima suntikan awahan semalam. Dia mungkin telah makan kami. Adakah dia pergi malam tadi? Saya tidak tahu. Telah dihantar. EMT di tempat kejadian membincangkan punca kematian Eric. Saya bertanya-tanya sama dia mengalami aneurisma atau sesuatu berkaitan dengan semua darah itu. Banyak darah muncul tanpa sebab jelas. Adakah awak yang sampai dulu di tempat kejadian? Kami kedua tiba, tapi anggota bomba sudah sampai dulu. Dan sudah ada darah sebelum awak sampai? Sedikit darah keluar. Sebaik sahaja kami boleh buat penekanan dengan Lucas. Masa itulah darah keluar. Okey. Baiklah. Saya tak tahu. Tiada nadi atau apa-apa? Ya, dia sejuk. Saya rasa sudah lama begitu. Bukan lama sangat, tapi kami pernah begitu. Dia dalam keadaan sistol sepanjang masa. Baiklah. Pegawai itu bertanya kepada Corey tentang keadaan Eric semasa ditemui. Apabila awak jumpa dia, adakah dia di atas katil? Ya. Dia berbaring di tepi seperti biasa. Saya cuma sangka dia kesejukan. Memang sejuk di situ, jadi saya selimutkan dia dengan selimut. Ya. Tapi badan dia rasa berat sangat. Dia menghadap ke mana? Ke depan? Tak, dia cuma menghadap ke atas saja. Cuma menghadap ke atas. Oh, jadi dia baring terlentang. Okey. Adakah awak tarik dia ke lantai? Ya, betul. Wanita di telefon itu. Jadi kami tidak ambil cadar dan tarik cadar ke lantai supaya saya boleh lakukan CPR. Apakah pendidikan tertinggi beliau? Ijazah sarjana muda. Okey. Hanya meninggal dalam tidur. Memang gila. Ada masalah kesihatan mental? Tidak. Baiklah, bagaimana pula dengan sejarah kecenderungan bunuh diri? Tidak. Dia sudah jumpa doktor dalam 30 hari lepas? Tidak. Ada seberang. Preskripsi 30 hari lepas. Tidak. Adakah dia pernah mempunyai sejarah terjatuh atau apa-apa kejadian seumpamanya? Tidak. Ada sejarah penyalahgunaan ubat preskripsi? Tidak. Maksud saya, masa dia di sekolah menengah dan sebagainya ya. Okay. Dia makan pil saya rasa. Atau mungkin suntikan semalam. Rasa seronok sebab pil tu. Dia nampak tak sihat malam tadi. Dia nampak pucat malam tadi. Dan dia cuma tanya kalau awak okey. Saya cakap ya, tapi awak kata dada dia sakit. Tapi Adakah dia ada sejarah? penggunaan dada terlarang. Tidak. Saya akan terangkan prosesnya. Saya rasa dia sehat dan faktor usianya dan sebagainya. Baik. Pemeriksa perubatan kami akan datang dan menyiasat segera.
Dan juga detektif kami akan datang untuk memastikan semuanya didokumenkan dengan betul. Selepas itu, mereka akan jelaskan apa yang akan berlaku. Saya fikir sebab dia tiada masalah kesihatan serius dan berdasarkan usianya, kemungkinan besar mereka akan bawa mayatnya ke pejabat pemeriksa perubatan hanya untuk pastikan tiada apa-apa yang lain. Baiklah. Adakah awak ada sebarang soalan untuk saya sekarang? Tidak. Dia telah menerima suntikan alahan semalam. Ya, itulah yang dia katakan. Semasa saya berada di sini. Suntikan alahan jenis apa? Dia menerima suntikan mingguan. Dia terima suntikan mingguan. Macam alahan bermusim. Ya. Okey. Beberapa menit kemudian, adik perempuan Eric Richards, Kathy, tiba. Jika aneurisma, kami tidak pasti. Kami sudah terlalu teruk. Aneurisma atau sesuatu. Dengan semua, dia membersihkan rambut saya. Dia membersihkan dan membantu dia. Gimana anak-anak saya? Ini paling teruk, Abang. Tidak, jangan. Lihat saya. Corey? Boleh tak kami bawa anak-anak awak ke atas? Ya. Sebab akan ada banyak ramai orang keluar masuk. Ya. Saya akan beritahu dia. Bob, mari duduk di rumah. Saya minta maaf, Mario sayang. Mario. Saya minta maaf. Saya boleh jelaskan kepada dia kalau awak nak pergi? Saya rindu semuanya. Ini ada satu roda. Saya rindu Perfect Ernie. Saya rindu semuanya. Maaf, ini perkara yang paling teruk sekarang. Maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Itu semua normal. Tarik nafas dalam-dalam. Maafkan saya. Maafkan saya. Oke, saya sudah tarik nafas. Oh Tuhan, saya kena tarik nafas. Saya baru saja bercakap dengan dia beberapa jam yang lalu. Saya akan ke sini. Oh Tuhan. Dia baru bangun dan tidak bernafas. Saya akan lakukan begitu. Saya pergi tidur. Dia sedang mengalami mimpi ngeri. Jadi saya kembali ke bilik kami. Dia sedang bernafas. Saya hanya berpusing untuk masuk. Badannya sangat sejuk. Awak dah lama pergi. Jadi satu-satunya maklumat yang saya tahu daripada kaki tangan perubatan yang ada di sini ialah dia sejuk bila disentuh. Okay? Nampak dia sudah lama terbaring. So, 9:30. Maksud saya, itu masa saya masuk bilik tidur dengan Ash. Ini kecuali kalau dia pergi macam biasa, saya tak dengar apa-apa. Saya pun tak berjengit. Dia tak cakap apa-apa yang tak kena. Tak ada apa-apa yang berlaku. Serius, tak ada apa-apa yang berlaku. Ya Allah, ini tak benar. Tak ada apa-apa yang berlaku. Saya tak dengar apa-apa. Saya berada betul-betul di seberang bilik. Kalau dia sakit, kenapa tak menjerit? Nampaknya dia memang tak sakit. Saya tahu, tapi kenapa? Saya jenis muda yang terjaga. Pasti akan dengar apa-apa.
Saya tak dengar apa-apa. Dia cuma panggil Corey. Saya pun tak terjaga. Peguam Corey Richards kata keluarga Eric Richards dah anggap Corey penjahat sejak awal. Sekarang kita bincang tentang keluarganya. Anda lihat Katie, kakak Eric, dalam rakaman kamera badan memberi keterangan untuk pendakwaan. Bila anda melangkah masuk ke dalam rumah, apa pemerhatian awal anda tentang dia? Jadi seperti yang saya beritahu Anda, kami telah pergi bercuti bersama keluarga banyak kali. Corey juga ikut bercuti bersama kami. Saya masuk macam terhumban melalui pintu. Saya nampak Corey di seberang tangga itu. Dia hanya menggelengkan kepala kepada saya. Maaf semua, harap bersabar. Dan saya tahu pada saat itu, abang saya sudah tiada. Dan saya rebah ke lantai. Dia tetap berada di sana. Saya perhatikan bahwa dia bukan seperti kebiasaannya apabila kami bermalam bersama. Dia kelihatan sangat kemas. Dia memakai pakaian tidur yang sepadan. Rambutnya disisir rapi. Dia tidak menangis seperti saya. Dia tidak histeris. Dia berdiri dan menggelengkan kepala kepada saya. Katie menjelaskan sikap Corey berubah drastik pada pagi Eric meninggal. Pernahkah Corey Richard diganggu semasa berunding dengan Ashton di sana? Ya, jadi Brianne Sorensen yang saya percaya adalah Ronnie, tunang kepada abang Corey pada masa itu. Saya rasa mereka sudah bertunang ketika itu. Dia masuk untuk bercakap dengan Corey. Ia sangat menarik kerana Corey sedang menenangkan dan kemudian dia terus berhenti dan memberi tumpuan kepada Bree, nama panggilan mereka untuknya. Bree mula bercakap tentang penyelesaian jual beli rumah agam Midway. Bagaimana reaksi Corey terhadap kata-kata Bree? Corey sangat profesional, sangat jelas memberitahu Bree apa yang perlu dilakukan. Dan saya terkedu. Saya pandang Corey dan kata, takkan awak nak beritahu saya akan tutup urusan di Midway Mansion bila abang saya baru meninggal? Dan dia pandang saya dengan tenang dan berkata, ya, sudah tentu. Dia tiada kaitan dengan perkara ini. Duit pun dah masuk. Ini semua urusan saya. Saya akan melakukannya. Bapa Eric Richards, Eugene Richards, juga memberi keterangan. Adakah pada awal pagi 4 Mac 2022, anda menerima Panggilan telefon mengenai Eric? Saya terima. Siapa yang telefon awak? Corey yang telefon. Apa yang dia beritahu awak? Dia kata Eric tak bernafas. Tuan, di mana awak ketika terima panggilan itu? Saya berada di rumah saya. Adakah itu ladang tersebut? Ya. Adakah ia di Hanover? Ya, betul. Apa yang awak lakukan selepas itu? Saya segera ke sana. Sepanjang pagi itu, apa yang Corey Richards katakan kepada awak jika ada? Awak tahu, saya tak ingat dia berkata apa-apa pun kepada saya. Dia turut menceritakan perbualan kemudian dengan Corey. Adakah kemudiannya Corey Richards memberitahu awak apa yang menyebabkan kematian Eric? Ada. Saya tak boleh beritahu tarikh yang tepat, tapi ia berlaku antara pengebumian Eric dan ketika pakar forensik mengesahkan punca kematiannya. Dan dia telefon saya dan berkata bahawa dia baru sahaja bercakap dengan pakar forensik dan mereka telah menentukan bahawa dia meninggal dunia disebabkan perkara yang sama seperti Linda dan COVID. Dan Linda ialah isteri awak, betul? Ya, Linda isteri saya. Apa yang menyebabkan kematian isteri awak? She had Dia mengalami masalah kulat dalam paru-parunya.
Ingatkan saya semula. Sudah tentu. Di mana kita tadi? Apa yang menarik perhatian anda bila Corey Richards beritahu Eric meninggal kerana perkara sama seperti Linda? Saya sudah hubungi anak perempuan saya, Katie. Katie pula menghubungi pemeriksa perubatan dan mereka tidak pernah menerima panggilan daripada Corey. Mereka juga belum mengeluarkan keputusan mengenainya lagi. Pemeriksa perubatan memberi keterangan tentang penentuannya mengenai punca dan cara kematian Eric Richards. Baiklah, jadi apakah pendapat anda tentang punca kematian? Pendapat saya tentang punca kematian ialah keracunan dadah akibat fentanyl. Apakah pendapat yang anda capai berkaitan dengan cara kematian? Tidak dapat ditentukan. Baik, tidak. Kita bincang. Tapi penentuan itu berpandukan skim statutory, betul? Ya, kita ada pengelasan yang ia dibahagikan dan pada dasarnya ia. Untuk tujuan statistik. Ia sebenarnya tidak direka untuk tujuan lain secara khusus. Jadi, kita terhad kepada kematian semula jadi, kemalangan, pembunuhan. Pikiran saya buntu sekejap. Bunuh diri. Bunuh diri. Dan juga tidak dapat dipastikan. Dan kerana siasatan ini masih berjalan ketika saya bersara, saya rasa tidak dapat dipastikan adalah penyelesaian terbaik untuk saya menyiapkan laporan sebelum saya bersara. Juri turut mendengar keterangan juru teknik tentang cara dia memproses tempat kejadian. Pihak pembelaan khususnya berminat dengan sebotol pil untuk preskripsi opioid hydrocodone. Apa jadi pada botol hydrocodone yang dihantar bersama mayat? Menurut protokol pejabat pemeriksa perubatan, mereka perlu menyimpannya sehingga selesai. Jadi awak tak ada botol itu? Saya tidak tahu. Kita hanya ada gambar botol itu. Betul. Jadi, awak tidak pernah membawanya kepada sesiapa untuk diuji? Betul. Jadi, jika ada sisa fentanyl dalam botol pil kosong itu sejak 2016, kita tak akan tahu sebab awak tak pernah uji, betul? Saya tidak pernah diberikan botol itu, tidak. Perbicaraan Corey Richards dijangka beberapa minggu Law and Crime akan melaporkannya. Itu sahaja untuk Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi di sini nanti.